Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk menjawab modul sains tahun 5. Okey. Kita akan menjawab modul C untuk sains tahun 5 berkenaan tajuk peredaran darah dalam tubuh manusia. Okey. Jadi di sini terdapat gambar rajah laluan peredaran darah dalam tubuh manusia. Okey, jadi kita kenal pasti. Okey, apakah organ-organ yang terlibat semasa laluan peredaran darah tersebut. Okey, jadi berdasarkan anak panah yang mewakili pergerakan darah, labelkan rajah di atas dengan maklumat-maklumat di bawah. Okey, di sini dah diberikan maklumat iaitu jantung, saluran darah dari jantung ke peparu, tubuh, salur darah dari tubuh ke jantung, salur darah dari peparu ke jantung, peparu dan salur darah dari jantung ke tubuh, ya. Okey, ni ada silap ejaan sikit. Okey, tubuh, ya. Okey, kita akan lihat gambar rajah tersebut. Okey. Yang tengah-tengah ni ialah jantung, ya. Jadi yang tengah-tengah ni adalah jantung. Jadi jantung ialah anak panah yang dalam kotak yang bahagian B, ya. Okey, soalan bahagian B. Jadi kita tulis di sini bahagian B ni jantung. Bahagian B itu ialah jantung. Okey, kemudian yang mana lagi? Okey, yang ni bahagian ini ialah peparu. Okey, peparu kita tulis di kotak E. Peparu. Okey. Okey, jantung, peparu. Okey, kemudian seterusnya ini ialah bahagian tubuh manusia. Okey, jadi kita tulis di kotak D, tubuh. Okey. Okey, seterusnya kita lihat daripada peparu. Saluran darah itu akan pergi ke jantung. Okey, jadi F ialah, okey, jadi kita lihat di sini saluran darah dari jantung ke peparu, saluran darah dari tubuh ke jantung, saluran darah dari jantung ke tubuh ataupun saluran darah dari peparu ke jantung. Okey, yang ni kita lihat dari peparu bergerak ke jantung. Jadi F ialah salur darah dari peparu ke jantung. Okey, ya. Salur darah dari peparu ke jantung. Okey, sebenarnya kita tengok G. G pula daripada jantung pergi ke bahagian seluruh tubuh manusia. Okey, jadi yang mana? Okey, yang ni, ya, salur darah dari jantung ke tubuh. Okey, jadi kita tulis di sini salur darah dari jantung ke tubuh. Okey, nah. Okey, seterusnya yang ni adalah bahagian tubuh manusia. Kemudian daripada tubuh kemudian pergi bergerak ke mana? Pergi bergerak ke jantung semula. Okey, jadi kita tengok yang ni salur darah dari tubuh ke jantung. Okey, jadi kita tulis di sini salur
darah dari tubuh ke jantung. Okey, dan yang terakhir daripada jantung pergi ke mana? Ke peparu semula. Okey, yang mana? Okey, yang ni. Jadi A kita tuliskan salur darah dari jantung ke peparu. Okey. Jadi siap dah kita labelkan bahagian-bahagian yang menunjukkan laluan peredaran darah. Okey, daripada peparu, kemudian darah akan bergerak melalui salur darah dari peparu ke jantung. Kemudian daripada jantung, darah akan bergerak melalui salur darah dari jantung ke tubuh. Kemudian daripada tubuh akan bergerak melalui salur darah ke jantung. Kemudian daripada jantung akan bergerak pula ke peparu semula. Okey. Jadi ini adalah laluan peredaran darah dalam tubuh manusia. Okey, seterusnya, soalan 1 kita dah siap. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Berdasarkan rajah di atas, nyatakan 2 salur darah yang mengandungi lebih banyak karbon dioksida. Okey, lebih banyak karbon dioksida. Okey. Okey, yang mana lebih banyak karbon dioksida? Okey, yang ni bila kita nak hembus keluar ni dia lebih banyak karbon dioksida, iaitu yang pertama daripada salur darah dari tubuh ke jantung. Salur darah dari tubuh ke jantung. Dan yang kedua, selepas daripada jantung ni, okey, kemudian ke peparu. Yang kedua, salur darah dari jantung ke peparu. Okey, okey, salur darah dari tubuh ke jantung. Ini banyak mengandungi karbon dioksida. Okay, sebab kita nak hembus keluar. Okay, salur darah dari jantung ke peparu. Okay, seterusnya, soalan nombor 3. Berdasarkan rajah di atas, nyatakan 2 salur darah yang mengandungi lebih banyak oksigen. Okay, yang oksigen yang bila kita sedut masuk udara. Okay, sedut masuk bermula daripada peparu. Okay, peparu ni dia ada apa? Salur darah dari peparu ke jantung. Salur darah dari peparu ke jantung. Okey, salur darah dari peparu ke jantung. Okey, dan yang kedua daripada jantung ke tubuh. Okey, yang kedua salur darah dari jantung ke tubuh. Okey, siap muka surat hadapan. Okey, seterusnya di muka surat 2. Kita tandakan right bagi kepentingan sistem peredaran darah kepada tubuh manusia. Okey. Yang pertama, menyingkirkan gas karbon dioksida daripada tubuh. Benar atau salah?
Okey, benar Okey, menyingkirkan gas karbon dioksida daripada tubuh. Okey, kita right. Okey, yang kedua. Okey, tandakan right di sini. Okey, seterusnya menyingkirkan gas oksigen daripada tubuh. Adakah menyingkirkan gas oksigen daripada tubuh? Sepatutnya gas oksigen ni diperlukan oleh tubuh. Okey. Jadi darah tidak menyingkirkan gas oksigen daripada tubuh. Jadi yang ni kita tak perlu tanda. Okey, yang ketiga, membekalkan oksigen kepada tubuh. Ni baru betul Okey. Kita tanda right. Okey, seterusnya membekalkan gas karbon dioksida kepada tubuh. Adakah tubuh kita memerlukan karbon dioksida? Tidak. Kita hanya memerlukan oksigen. Karbon dioksida adalah gas yang kita hembus keluar daripada tubuh kita. Jadi yang ni kita tak perlu tanda. Okey, biarkan, tak perlu tanda. Okey, seterusnya membolehkan organ-organ lain menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, Okey, peredaran darah ni membantu organ lain menjalankan fungsi dengan baik. Kalau darah tidak dapat beredar dengan baik, tersumbat ataupun berlaku sumbatan pada salur darah, yang tu yang akan menyebabkan pelbagai masalah dalam tubuh badan kita. Jadi laluan peredaran darah ni mesti lancar. Jadi kita tanda right. Okey, yang ke-6, membolehkan kita menjalankan aktiviti harian. Ya, betul Kalau darah dapat bergerak dengan elok di dalam tubuh kita, kita dapat menjalankan aktiviti harian dengan baik. Okay, kita tanda right. Okey, yang ke-7, membantu kita melawan penyakit. Darah, peredaran darah yang bagus, yang baik dapat membantu kita melawan penyakit. Dia menyingkirkan bahan buangan daripada tubuh. Ya, betul. Bahan buangan daripada tubuh iaitu buang apa? Karbon dioksida dan sebagainya lah. Okey. Okey, 9, membekalkan air dan bahan makanan ke seluruh tubuh. Ya, pun betul juga. Semua ni diangkut melalui sistem peredaran darah dalam tubuh kita. Okey, dan seterusnya menyebarkan haba ke seluruh badan. Juga ya. Jadi sistem peredaran darah ni akan membantu menyebarkan haba ke seluruh badan. Okey. Jadi itu saja, cikgu harap dapat membantu anak-anak untuk menjawab soalan modul Sains tahun 5. Okey, sekian. Terima kasih.